Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kami daripada kumpulan 11-12 nak menekankan proposal skripsi kami, iaitu projek tenakan itik. Saya sendiri yang terdiri daripada Muhammad Firaz Azmi dan juga rakan saya Nabil bin Zakaria, Muhammad Naim bin Hanif, Muhammad Musalam bin Man. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan latar belakang projek. Okey, syarikat Barapa Hadang Enterprise merupakan sebuah syarikat ternakan itik penelur atau itik Campbell yang akan dilaksanakan di negeri Kedah. Syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh Bumi Putra dan Ditasta di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan ditajuk oleh saya sendiri, Encik Muhammad Firaz bin Azmi. Okey, lokasi projek ini akan dijalankan di Kampung Batu 1 Jalan Salam 06-100 Port Jam Kedah Darul Aman. Okey, aktiviti perniagaan masyarakat ini adalah menyediakan perkhidmatan jualan itik segar dan telur itik hasil yang bermutu tinggi. Okey, yang kedua adalah objektif projek. Yang pertama, menyediakan bekalan daging dan telur itik pada kadar harga yang berpatutan dan menjimatkan. Yang kedua, mewujudkan sebuah persekitaran perusahaan digital yang berdaya saing, berkualiti tinggi dan juga kompetitif. Yang ketiga, membentuk sebuah perusahaan yang mampu menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Okey, ini merupakan nama, logo, isi dan misi syarikat. Okey, misi syarikat adalah menyediakan bekalan daging, telur, itik yang terbaik dan berkualiti kepada pengguna. Visi syarikat menjadikan Barapa Hadang Enterprise lebih produktif, kompetitif dan bertanggungjawab dalam penyediaan bekalan itik yang berkualiti tinggi dan halal. Okey, ini merupakan jenis produk yang kami keluarkan, iaitu daging itik segar dan juga telur asin. Okey, ini merupakan carta organisasi syarikat yang ditajuk oleh saya sendiri sebagai pengarah syarikat, Encik Muhammad Firaz bin Azmi, dan juga timbalan saya dan juga timbalan pengarah Encik Naim bin Zakaria, pegawai pemasaran Encik Muhammad Naim bin Hanif, dan pegawai pengoperasian Encik Muhammad Musalam bin Man. Okey, yang ketiga adalah faedah projek. Okey, yang pertama, menjana sumber pendapatan. Dengan mengusahakan tenakan itik ini, syarikat Barapa Hadang Enterprise berupaya menjana sumber pendapatan yang lumayan. Hal ini kerana syarikat Barapa Hadang berusaha dalam memperbagaikan produknya. Antara produk yang dihasilkan adalah daging itik segar dan telur asin. Okey, yang kedua, memenuhi permintaan daripada pengguna. Bekalan daging itik dan telur adalah sentiasa tidak mencukupi. Hal ini kerana tenakan itik ini masih berkurang disesuaikan secara besar-besaran, yang ada hanyalah sedikit dan tidak mampu memenuhi permintaan pengguna yang mahukan daging dan telur itik yang segar. Justru itu, syarikat Barapa Hadang Enterprise mengambil inisiatif yang menjalankan sebuah projek tenakan itik penelur pada skala yang besar. Yang ketiga, menyediakan peluang pekerjaan. Usaha tenakan itik penelur akan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Dengan pembukaan syarikat ini, dijangka akan banyak peluang pekerjaan akan diberikan kepada masyarakat. Syarikat ini memerlukan pekerja kurang mahir dan separuh mahir dalam menguruskan tenakan itik penelur yang bermula daripada penjagaan itik telur hinggalah daging itik dapat dijual. Okey, yang keempat, pembangunan kawasan setempat. Pembinaan syarikat Barapa Hadang Enterprise di Batu 1 Jalan Salam 06-100 Port Jam Kedah dijangka mampu memajukan kawasan sekitarnya. Masyarakat di sana kebanyakan mengusahakan tanaman padi sawah. Oleh itu, dengan adanya syarikat ini, masyarakat dapat mencari sumber rezeki tambahan melalui terlibat secara langsung dengan pekerjaan yang telah ditawarkan. Dalam masa yang sama, pembangunan di sana juga akan bertambah dengan wujudnya sebuah syarikat tenakan itik yang berskala besar ini. Seterusnya kita menceritakan tentang perancangan belanjawan modal dan pasaran. Syarikat kami telah pun menganggarkan bahawa perbelanjaan modal adalah sebanyak 22,000 per tahun. Kita telah pun memohon modal daripada pinjaman Tekun Nasional sebanyak 20,000, iaitu di bawah skim pinjaman
meletakkan syarat bahawa perlu ada perniagaan tetap yang didaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Yang kedua adalah syarikat kami mendapat sumbangan daripada individu perseorangan daripada 4 orang sebanyak 500 bantuan insentif MARA Jabatan Veteran Negeri, iaitu dalam bentuk insentif barangan peralatan untuk tenaga kritik sebanyak bernilai 700 dan juga bantuan dana tambahan daripada ahli keluarga sanak-saudara sebanyak 500 sebagai satu modal sampingan, dan keseluruhan sekali jumlah modal keseluruhan adalah sebanyak 23,200 sahaja. Seterusnya, syarikat kami telah membuat pengiraan di belanjawan projek, iaitu kita membahagikan kepada dua, belanja pembangunan dan belanja pengurusan. Elemen belanja pembangunan terdiri daripada kos pembinaan fasiliti iaitu sebanyak 5,800, kos peralatan mesin sebanyak 2,200 dan kos pembelian itik 1,200. Dan kami telah menganggarkan jumlah keseluruhan belanja pembangunan adalah 8,200. Seterusnya kita pergi pada belanja pengurusan projek. Saya telah membagi kepada 6 elemen untuk belanja pengurusan projek. Pertama adalah di kos makanan itik sebanyak RM1,090, kos pengangkutan sebanyak RM1,000, kos upah kerja sebanyak RM1,800, kos kawalan berjangkit sebanyak RM1,440, kos penyelidikan premis yang terdiri daripada pendaftaran sijil, mendapatkan sijil kos veterina dan pendapatan skim ladang terbaik negara adalah RM6,163. Dan kalau ikutkan kos upah kerja, kita telah mengupah 2 orang pekerja, so 2 orang kerja yang gaji bulanan RM900 sebulan, dan kos pengangkutan terdiri daripada sewa lori, iaitu 2 buah truk. Kami telah beri selama sebulan, iaitu kos minyak dan petrol, sewa kos total adalah RM1,000. Dan seterusnya kalau kita cantumkan belanja pembangunan dan belanja pengurusan, total akhir jumlah perbelanjaan pengurusan adalah sebanyak RM115,163 sahaja. Syarikat kami telah pun membuat dari segi analisis pasaran itik tempatan, pasaran di dalam negara. Perusahaan itik ini dibuka adalah amat popular di negeri-negeri utara seperti di Kedah, Perlis dan Perak. Walau bagaimanapun, daya persaingan dan lambakan promosi itik tempatan di negeri utara itu adalah cukup sengit dan kompetitif berbanding tempat lain. Dan banyak syarikat promosi itik tempatan lebih menumpukan usaha untuk mengeluarkan telur masin yang lebih berdaya tahan lama, berkualiti berbanding telur segar biasa. Dan untuk tackle pasaran tempatan, matlamat syarikat kami adalah untuk mengembangkan ekspor telur itik, telur masin serta daging itik jenis Frankie Campbell ke pasaran di Lembah Kelang, Melaka, Johor dan luar negara seperti Singapura yang kurang dari segi persaingan, tetapi permintaan untuk telur tu cukup boleh dikatakan baik. Untuk perkara yang lain, syarikat kami juga berhadapan dengan permasalahan kerana produk yang kami tawarkanlah itik jenis Frankie Campbell yang hanya tertumpu pada pengeluaran itik, pengeluaran telur, tetapi dagingnya kurang segi permintaan. Ini kerana daging jenis itik Frankie Campbell itu masih kecil dengan pemasaran itik Muscovy, tapi pemasarannya terhad dan hanya tertumpu pada musim perayaan sahaja. Kebiasaannya pasaran dalam negeri ini terhad pada itik yang besar kecil, betina dan jantan yang berumur dalam lingkungan umur 11 minggu dengan berat 3,8 kg. Pasaran di negara luar seperti Singapura, terutama pada musim perayaan menghendaki itik jantan yang bersaiz besar berat 4,5 kg. Dan kita telah membuat analisis pasaran telur masin di dalam negara. Ianya permintaan adalah amat menggalakkan kerana
tahunan permintaan adalah konsisten dan harga peratus telur masin adalah sebanyak RM20 dan boleh meningkat sebanyak RM30. Dan proses pengawetan telur masin ini adalah sangat mudah, kos kurang dan menguntungkan berbanding jualan telur segar. Telur masin ini sebenarnya mempunyai persaingan kompetitif dan kita boleh menawarkan produk yang lebih baik kata telur masin berbanding dengan daging dan telur segar. Seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai lokasi dan saiz projek. Okey, lokasi yang kami pilih untuk melaksanakan projek ini ialah di Kampung Batu Satu, Kot Dia. Jadi lapak yang digunakan berpeluasan 1.4 hektar, iaitu di lot 3950. Lokasi yang dipilih dikenal pasti sebagai kawasan yang sangat sesuai untuk melakukan projek peternakan itik ini kerana keadaan tapaknya yang berpaya dan merupakan kawasan yang terlindung daripada angin dan ribut. Okey, tapak. Selain itu, tapak tersebut juga merupakan kawasan yang khas terutamanya untuk aktiviti peternakan. Jadi untuk pemilihan lokasi, setiap projek yang ingin dilakukan perlu dirancang dengan teliti. Jadi pemilihan lokasi ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria, iaitu kriteria lokasi projek mempunyai pencahayaan yang baik, kawasan rebah yang sesuai dengan bilangan ternakan, dan kawasan ternakan yang tidak tercemar. Seterusnya. Okey, ini merupakan tapak projek peternakan itik Pulau kami sendiri. Okey, ini kawasan kolam air. Okey, ini merupakan gambaran peta tapak kawasan peternakan itik kami. Kalau dapat lihat, kawasan peternakan itik kami terletak dalam lingkungan Garisan Merah, Kelantan. Next. Ini merupakan kandang itik bagi itik-itik yang kami ternak. Jadi luasan kandang ni, panjang dia 7 meter, lebar dia 10 meter. Jadi bagi dua, iaitu kawasan tertutup dan kawasan terbuka. Ini merupakan sangkai itik, iaitu sangkai yang digunakan untuk meletakkan anak itik yang baru menetas. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan ternakan itik. Untuk makluman sekian, kita telah pun membahagikan pada 6 kategori dari segi SOP, prosedur operasi asas harian yang kita amalkan dalam syarikat Barakah Dak Enterprise. Pertama adalah kita mengambil kira dari segi elemen pengurusan semasa itik bertelur, pengurusan semasa ketibaan anak itik, pemeliharaan semasa perindukan, pengurusan semasa itik membesar, jadual waktu dari segi menguruskan itik, kaedah menghasilkan telur masin, dan itu adalah perkembangan kita juga. Kedua adalah dari segi kita untuk memahami prosedur operasi harian. Menguruskan, pertama kita perlu kita perlu mencari arrangement bagaimana menguruskan itik semasa bertelur, iaitu semasa itik berumur antara 22 minggu ke 23 minggu, dia perlu diasingkan daripada itik-itik lain dan perlu dikurung pada waktu malam dan tidak boleh dibiarkan kerana untuk mengelakkannya daripada bertelur secara bersepah-sepah. Dan keesokan paginya, sebelum itik ni bertelur, kita telah pun menyediakan bekas khas, satu kotak 5 ekor itik yang membolehkannya bertelur
secara bertempat, satu tempat. Dan keesokan paginya kita telah pun mengambil kerja kami telah mengambil telur-telur tersebut dan dimasukkan dalam mesin incubator untuk proses pengeraman telur secara lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kedua adalah kita menguruskan ketimbangan anak itik. Sebaik saja anak itik menetas daripada incubator, anak itik ini akan dimasukkan dalam induk palsu yang mempunyai alat seperti mentol, seperti termometer dan alat pembentung untuk memberi air minuman, bekas minuman dan sejenis dedak yang dinamakan duck starter untuk diberi makan pada baka anak itik yang baru menetas. Dan anak itik ini akan dijaga dengan rapi oleh pekerja kami. Dan sekiranya anak itik itu duduk secara berhimpit, mungkin kerana kesejukan pada waktu malam, kami akan menaikkan suhu induk palsu itu pada tahap yang selesa kepada anak itik. Dan sekiranya anak itik itu duduk bertaburan sambil mengibas tempatnya, bermakna suhu semakin panas dan kita akan mengadjust suhu pada yang lebih rendah. Dan ketika usia anak itik telah lebih daripada 4 minggu, iaitu usia sebulan, kita akan mengeluarkan anak itik yang matang itu dan dipindahkan ke reban. Dan yang keempat adalah kita menguruskan itik semasa. Yang paling penting adalah kita bagaimana kita nak menguruskan itik semasa membesar. Semasa proses pembesaran, anak itik akan diberi satu jenis makanan yang dipanggil pad layer, treat layer and pellet kerana target itik yang membesar dari segi pemakanan adalah cukup tinggi dan mereka perlu makan banyak untuk melahirkan potensi supaya dapat mengeluarkan telur dengan lebih cepat. Dan kami pada waktu pagi akan melepaskan itik supaya kerjanya dapat melepaskan tekanan stres, kerana itik jenis capable ini ia mudah diganggu dan dia cepat stres sekiranya dia duduk berimpit dalam reban. Seterusnya saya ingin membuat satu ringkasan kerana syarikat Duck Enterprise mempunyai produk untuk menghasilkan telur masin dan kita ada ramuan bagaimana kita nak menghasilkan telur masin. Ada 7 langkah bagaimana kita nak menghasilkan telur masin. Pertama, kita akan pilih telur masin yang elok dan tidak rosak. Kedua, kita akan bersihkan telur itu daripada segi kotoran. Dan ketiga, kita akan keringkan tanah liat dan kita akan tunggu halus di ayam untuk memudahkan penyediaan perekat paste dekat telur tersebut. Perekat itu disediakan dengan membasuh tanah liat, garam halus dan air di dalam bekas hingga sebati. Dan seterusnya telur itu akan dicelup ke dalam perekat agar satu lapisan perekat mengganti dalam telur, isi telur tersebut. Dan telur itu akan dibolehkan dalam sekam padi, bakar sehingga keseluruhan telur satu sekam padi dan lapisan asal itu tidak terkait dalam telur tersebut. Dan akhir sekali, telur akan dimasukkan dalam kotak kayu dan disimpan selama 25 hari sebelum dijual. Dan saya ingin menambah dari segi pengusaha makanan, kita ada dua jenis, syarikat kami telah menyediakan dua jenis makanan, iaitu makanan komersial dan makanan campuran. Makanan komersial terdiri daripada starter, grower dan layer. Starter untuk anak itik, grower untuk itik remaja dan layer untuk itik dewasa. Dan makanan campuran yang kami sediakan, syarikat kami sediakan adalah dari segi beras, dedak padi, baju ikan, baju udang, seruk kacang soya, layer, premix, vitamin dan galian masuk kampung jagung sintetik dan lain-lain. Makanan yang kami tetapkan ini adalah berdasarkan pada sukatan dan jumlah yang bisa berdasarkan umur itik yang kami ada dalam reban. Seterusnya adalah dari segi menguruskan kesihatan dan kawalan penyakit terhadap ternakan itik. Syarikat kami telah mengambil pengiraan yang betul dan mengikut prosedur tertentu kerana kami mengambil kira dari segi membersihkan kandang setiap masa, memberi makanan yang bermutu, tidak berkulat, memberikan air bersih yang mengandung ubat anti-stres supaya itik itu tidak berada tertekan, dan itik yang menunjukkan tanda petanda awal sakit kita akan asingkan daripada kelompok besar. Dan kita juga
ada SOP iaitu mencuci remban dengan ubat pembasmi kemiskinan seperti Lysol, Lionores, dan juga kita akan cuci remban itu sebelum ketiban anak baru. Dan ini adalah prosedur asas syarikat kami, dan seterusnya syarikat juga akan menghubungi Jabatan Perkhidmatan Haiwan jika terdapat tanda penyakit yang lebih besar. Okey, dari segi pengurusan jaminan politik, syarikat Duck Enterprise telah pun membuat 4 permohonan dari segi menjaga standard kualiti supaya kita mengikuti piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan untuk kita menjual produk kita berasaskan telur dan daging. Pertama adalah sijil halal jakim, iaitu sijil yang paling penting untuk kita berniaga dan membolehkan kita membuat permohonan terhadap permit import dan ekspor untuk kita menjual kepada pasar tempatan. Sijil halal jakim penting supaya orang Islam tidak boleh makan, boleh membeli produk kita tanpa ragu-ragu. Dan juga skim akreditasi ladang ternakan sort, skim ladang amalan baik negara yang untuk menambahkan standard kualiti ladang syarikat kami, dan juga sijil kesihatan veteriner untuk mencegah penyakit, untuk membuat kawalan terhadap penyakit di kalangan anak itik dari itik dewasa. Okey, saya akan berbincangkan tentang pengurusan risiko. Pengurusan risiko merupakan sebuah cabang dalam bidang peternakan sektor agriculture, dan ia merupakan elemen yang penting yang mempengaruhi kualiti dan standard yang tertentu dalam peternakan. Kualiti dan tahap kesihatan ternakan itik amat penting kepada peternak kerana dia merupakan satu jaminan kepada perkembangan sektor agripreneur di Malaysia. Strategi pengurusan risiko yang berkesan khususnya dalam projek peternakan haiwan ternakan ini membolehkan kita untuk mengenal pasti beberapa tahap yang tertentu yang boleh dipecahkan pada seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada projek tersebut. Dengan perancangan untuk proses-proses yang tidak jangka ini, kita boleh bersiap sedia untuk sebarang tindakan balas jika ia timbul. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang tata cara pengendalian pengurusan risiko projek. Yang pertama iaitu pelan perancangan. Pelan pengurusan risiko banyak menyumbang kepada kejayaan sesebuah projek dengan mewujudkan satu senarai risiko dalaman dan luaran. Pelan ini biasanya termasuk risiko yang mudah dikenal pasti, kebarangkalian kejadian, potensi implikasi dan tindakan yang akan dicadangkan. Yang kedua, untuk memastikan pengendalian yang bagus, persediaan yang rapi perlu dilaksanakan dalam sesuatu pengurusan peternakan ini, iaitu untuk memastikan projek berjalan dengan lancar. Pengurusan projek yang berkesan ialah berkomunikasi tentang rancangan mereka kepada penaja projek, pihak berkepentingan dan ahli pasukan yang terlibat dalam projek berkenaan. Hal ini untuk menetapkan harapan kepada orang yang menyediakan pembiayaan atau modal dan dipengaruhi oleh hasil, yang memastikan bahawa projek ini berjalan dengan lancar supaya satu langkah untuk bertindak seterusnya tidak menghadapi sebarang kesulitan. Yang ketiga iaitu membuat keputusan. Dengan menentukan proses pengurusan risiko syarikat, pengurus projek perlu membuat tindakan keputusan yang lebih cenderung dengan meminimumkan dan menghapuskan risiko negatif supaya projek boleh selesai pada masa yang dirancangkan. Hal ini membolehkan pengurus projek untuk memenuhi bajet projek dan memenuhi objektif yang telah disasarkan. Yang keempat iaitu penilaian. Untuk menilai kejayaan projek supaya boleh menggunakan amalan terbaik pada projek seterusnya, menilai kesan atau implikasi aktiviti projek tersebut dapat mengurangkan pendedahan kepada masalah dan mengeksploitasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kekuatan syarikat sendiri. Sebagai contoh, jika kita membangunkan dan menyampaikan program latihan yang mencipta kesedaran mengenai keselamatan ternakan termasuk virus dan sebagainya. Ya, sekarang kita akan berbincangkan tentang pembungkusan barangan produk ternakan itik ini. Kepentingan dan harapan tinggi yang ditetapkan oleh pihak sebuah firma perniagaan ke atas pemasaran yang mengkonsepkan gerai layan diri, khususnya di pasaraya atau di general shop. Peranan pembungkusan produk khususnya bertujuan untuk meningkatkan pasaran produk perniagaan firma tersebut.
Kini, aspek pembungkusan ini menjadi semakin mendapat perhatian yang agak ketara dalam pengeluaran firma produk ini. Hal ini disebabkan kerana kini pelbagai syarikat dan firma produksi barangan bersaing sama mereka sendiri dalam mencari pembungkusan barangan yang lebih berkonsepkan idea credibility yang tinggi untuk menarik perhatian dan mempengaruhi psikologi pembeli untuk membelinya. Okey, kegunaan jasa pembungkusan termasuk yang pertama itu sebagai perlindungan fizikal. Produk barangan yang disertakan dalam pakej mungkin memerlukan perlindungan daripada faktor luaran, antara lain dalam terma kejutan mekanikal, getaran elektrostatik, pelepasan, pemanfaatan suhu dan lain-lain faktor yang mempengaruhi kualiti produk barangan tersebut. Yang kedua, kegunaan kedua ialah untuk sebagai maklumat penghantaran. Pakej dan label berkomunikasi bagaimana untuk menggunakan pengangkutan kita semula atau untuk cara-cara untuk melupuskan pakej tersebut boleh dibuat dengan faktor farmaseutical, makanan, perubatan, produk kimia yang memerlukan pengendalian yang cermat bagi hati-hati serta beberapa jenis maklumat yang hendak disampaikan oleh kerajaan. Faktor yang ketiga ialah pemasaran. Pembungkusan atau label pakej boleh digunakan oleh pemasar untuk mengalahkan pembeli yang berpotensi tinggi untuk membeli produk bahan makeup. Pakej, rekaan yang berbentuk grafik dan rekaan bentuk statistik yang kondusif amat penting dalam fenomena rekaan grafik ini kerana jenis sentiasa berkembang untuk beberapa dekad. Komunikasi pemasaran dan rekaan bentuk grafik digunakan untuk permukaan pakej. Khususnya dalam banyak kes tempat jualan paparan. Pembungkusan yang sekarang kita akan berbincangkan tentang pembungkusan yang sesuai untuk produk daging itik ini. Lazimnya, penggunaan pembungkusan yang sesuai untuk pembungkusan daging itik ialah terdiri daripada plastik yang bersinar. Faktor dalam pemilihan jenis plastik ini untuk bertujuan pembungkusan daging itik perlu mempunyai ketahanan yang baik dari unsur sejuk beku. Hal ini disebabkan lazimnya daging sejuk beku perlu disimpan sentiasa dalam keadaan persekitaran yang sejuk untuk jangka masa yang tertentu. Keperluan ini untuk daging itik tersebut disimpan dengan kualiti jaminan kesegarannya walaupun telah melalui proses potongan segar dalam jangka masa yang panjang. Okey, seperti yang dalam gambar ini kita akan dapat lihat terdapat dua jenis plastik yang boleh diaplikasikan dalam pembungkusan. Dalam plastik yang pertama ini kita boleh lihat contoh pembungkusan plastik yang sesuai untuk pembungkusan daging itik sejuk beku, iaitu pembungkusan plastik jenis oriented polyfluorine atau lebih ketenis sebagai OPP. Contoh yang kedua, pembungkusan plastik yang sesuai untuk pembungkusan daging itik yang telah diproses, iaitu pembungkusan jenis polyethylene atau PET. Okey, sekarang kita akan berbincang tentang promosi dan pasaran. Strategi promosi. Promosi merupakan sesuatu faktor yang memberikan peranan penting dalam mendapatkan pasaran yang baik untuk jualan sebuah produk perniagaan. Dalam memasarkan produk dari suatu jenama barangan, pengurus sebuah perniagaan memerlukan strategi promosi yang tepat pada sasaran pelanggan. Dengan strategi promosi jualan tenaga itik yang tepat, pihak syarikat tersebut akan meraih kejayaan pada sebuah bidang perniagaan yang dicuri. Bukan hanya itu, perniagaan juga akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai rancangan sasaran ini, sasaran penjualan perniagaan ini. Strategi yang pertama iaitu harga. Harga adalah apa yang penternak mengenakan bayaran untuk sesebuah produk. Walau bagaimanapun, harga produk penternak yang tidak cukup semudah itu. Beberapa salah faham dan tanggapan negatif tentang harga sesebuah produk terkadang boleh memberi kesan kepada prestasi perniagaan kecil. Sebagai contohnya, ramai pengguna beranggapan bahawa harga yang rendah itu baik untuk mengurangkan kos sebuah perniagaan. Walau bagaimanapun, ini sentiasa tidak diberi kebenaran. Dalam analisis pasaran harga itik, kelaziman peternak itik akan menetapkan harga dan lingkungan 70 sen hingga RM1 untuk sebiji telur masin. Pihak peternakan itik dari sebuah syarikat kami telah menetapkan harga itik telur sebanyak 80 sen untuk sebiji telur kerana ianya merupakan harga yang standard yang dijual dalam kebanyakan syarikat-syarikat dan saing lain. Daging itik pula kami akan membuat pasaran sebanyak harga pasaran sebanyak RM20 per kilogram. Di samping itu kami juga akan memperkenalkan harga yang rendah dengan menjualkan sebanyak 60 hingga 70 sen sebiji
telur masin dengan setiap pembelian ukal khususnya untuk keperluan restoran dan kedai makan. Strategi yang kedua, kaki tangan dalam perniagaan. Syarikat kami mempunyai pekerja dalam firma ini. Mereka boleh mempengaruhi pemasaran produk kepada syarikat. Kaki tangan yang berpengetahuan dan mesra boleh menyumbang kepada mewujudkan pelanggan dan dapat memberikan pengalaman jualan yang unik yang organisasi sedang mencari. Jika pasukannya cemerlang memberikan kelebihan daya saing, maka kualiti pengambilan dan latihan menjadi penting untuk mencapai objektif pemasaran syarikat. Dalam aspek ini, pihak syarikat kami akan membuat promosi secara langsung kepada pelanggan dengan memberikan contoh makanan yang dikeluarkan oleh pihak syarikat tenaga kami dengan membuat tips, cara-cara dan kaedah yang sesuai dalam memperhatikan kaedah memasak daging steak dan telur masin yang berkualiti tinggi serta elak dimakan oleh orang ramai. Strategi yang ketiga iaitu promosi melalui media sosial. Memang tidak dinafikan kini bahawa trend media sosial semakin menjadi alternatif yang terbaik dalam mempromosi sebuah produk. Pihak kami akan membuat halaman rasmi firma kami melalui laman sosial Facebook, Instagram dan sebagainya secara tidak langsung. Dari itu pihak kami akan membuat beberapa informasi dan perkara-perkara yang dapat diketahui oleh pihak umum melalui aktiviti jualan amal, promosi, jualan makanan, pertandingan memasak, hari bersama pelanggan dan sebagainya. Kaedah media sosial ini dilihat mampu membawa pelanggan tinggi kepada keuntungan syarikat. Strategi yang keempat iaitu maklum balas pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah matlamat yang amat penting untuk mengekalkan dan merekrut pelanggan kami yang baru. Jika pelanggan syarikat kami berpuas hati, dan perniagaan kami akan berpotensi untuk berkembang maju. Tinjauan adalah alatan utama untuk menilai kepuasan seseorang pelanggan. Oleh itu, pihak syarikat kami akan meminta pelanggan untuk melengkapkan beberapa kaji selidik yang akan membantu pihak syarikat kami mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan aspek yang lain untuk penambahbaikan mutu perkhidmatan syarikat kami. Metod kajian menggunakan beberapa kaedah untuk menilai pendapat pelanggan termasuk menebus secara berkumpulan, peribadi, temubual, soal selidik melalui telefon, laman sosial, mail sosial selidik dan soal selidik berasaskan web. Okey, yang seterusnya kita akan membincangkan mengenai analisis pasaran. Okey, yang pertama trend pasaran. Okey, pasaran terhadap daging itik dan telur masin sememangnya berupaya mendapat permintaan yang tinggi daripada pengguna sekiranya perancangan dan pelaksanaan yang rapi dilakukan oleh pihak syarikat bagi menarik minat pelanggan. Hal ini kerana permintaan terhadap daging itik dan telur masin ini tidak untuk dari segi pasarannya. Pasaran terhadap daging itik masih lagi tidak stabil di sekitar daerah Limang Pasu dan daerah Kota Star. Didapati masalah tersebut terhadap produk ini kurang mendapat permintaan yang tinggi daripada daging ayam adalah masalah harga yang tinggi yang ditawarkan oleh syarikat lain, antaranya syarikat Johan Hidup Sedang Berhad, KTF turun dan juga United, iaitu kira-kira RM24 seekor berbanding harga daging ayam RM berbanding seekor. Okey, yang kedua, sasaran pasaran. Sasaran pasaran ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan pekan yang mempunyai pendapatan yang sederhana dan pendapatan tinggi. Kebanyakan masyarakat pekan lebih cenderung untuk membeli daging itik dan telur masin kerana mereka tiada kawasan untuk menternak itik. Oleh itu, untuk mendapatkannya, mereka terpaksa membeli daging itik dan telur masin berbanding masyarakat kampung yang kebanyakan mereka menternak secara kecil-kecilan. Okey, yang ketiga adalah saiz pasaran. Saiz pasaran untuk orang ini adalah seluruh kawasan daerah Limang Pasu dan daerah Kota Star. Kita merangkumi kawasan setempat, Pekan Kokjang, Pekan Mitra, Pekan Salang, Pekan Kepan, Pekan Tunjang dan Pekan Padang Serong, Pekan Restar. Kumpulan sasaran utama adalah restoran-restoran, kedai frozen dan peniaga makanan sekadar dan juga penduduk setempat yang tinggal di hutan. Okey, yang keempat adalah share pasaran. Okey, share pasaran merupakan angka yang dibuat oleh syarikat dalam mengatasi share pasaran yang boleh dikuasai oleh perniagaan di
ingin dicuri. Di dalam mengatasi share pasar, kaedah yang selalunya digunakan adalah konsep sharing of cake, di mana pasaran dianggap sebagai sekeping kek yang perlu diperhatikan mengikut pasaran perniagaan masing-masing. Gambaran share pasaran syarikat para kontrak enterprise akan diambil kira berdasarkan kepada kekuatan yang dimiliki oleh syarikat dan juga kelemahan yang diwujud di syarikat pesaing. Syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang baru. Jadi anggaran syarikat adalah seperti berikut. Okey, nama syarikat KGS turun, dianggarkan pasaran syarikatnya adalah 30%. Brand rated adalah sebanyak 30%, Encik Johan Sinar Berhad ada sebanyak 25% dan Barakah Enterprise adalah 15%. Seterusnya saya akan menerang capaian di projek kami. Yang pertama ialah kami mempunyai upaya untuk mengurus jaringan perusahaan tenaga kerja secara besar-besaran, iaitu pada permulaannya kami mula secara kecil-kecilan, iaitu menternak sebanyak 100,000 itik dalam satu reban. Yang kedua, mampu menjadi pengeluar daging itik dan telur masin yang terbesar di sekitar daerah Kubang Basuh dan daerah Photostar. Ketiga, meningkatkan persaingan yang besar dan sihat antara syarikat bermitra dan syarikat bukan bermitra dalam perniagaan daging itik dan telur masin. Dan terakhir ialah kami berjaya menambah hasil pendapatan pada diri kami sendiri, itu kepada syarikat dan juga masyarakat. Dan ini saya akan menyebutkan secara selalu, iaitu perkara yang telah diserangkan oleh rakan saya, iaitu penilaian projek. Jadi kami menghadapi beberapa masalah, iaitu masalah kekurangan modal, masalah pembinaan kawasan peternakan, masalah pemasaran dan promosi, masalah mendapatkan segi halal, kurangnya kecekapan dan kemahiran dalam menguruskan projek tenaga itik. Secara keseluruhan kesimpulan yang boleh kita dapat, secara keseluruhan kesimpulan yang boleh kita anggarkan, hasil pencapaian yang boleh diperoleh daripada projek ini menunjukkan bahawa peternakan itik mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang perusahaan. Bidang perusahaan terutamanya dalam bidang agropertanian merupakan satu inisiatif yang disarankan oleh pihak kerajaan kepada kaum bumiputera supaya dapat menambah baik tahap ekonomi. Seterusnya, syarikat kami Barakah Enterprise mempunyai matlamat yang cukup besar untuk memasarkan produk itik, telur segar, telur masin dan daging itik yang berkualiti dengan jaminan kesemua jaminan yang sedia ada untuk kepada pengguna masyarakat Islam, Muslim dan non-Muslim di negara kita, agar ianya dapat mencapai tuntutan ummah dan fardu kifayah. Sekian, terima kasih daripada saya, Barakah Enterprise.